Bersiaran dalam suasana sekatan pergerakan penuh ataupun total lockdown, dan kami meneruskan lagi agenda pada malam ini bicara politik ekonomi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Menawar menemani anda secara langsung untuk perbincangan pada malam ini. Sebagai sektor penyiaran yang dianggap antara essential services, kami meneruskan tugas ini secara hakikinya dari Angkasa Puri Kuala Lumpur. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan segalanya sihat belaka dan kita jaga kita untuk menjaga semua. Pastinya bercakap soal essential services ini, ada sahaja sektor yang sebenarnya begitu penting, namun kita mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan kita istilah yang digunakan sebagai taken for granted, dan tanpa servis ataupun perkhidmatan yang diberikan itu tergencatlah beberapa elemen dalam kehidupan kita, mobiliti, pergerakan seumpamanya. Pada malam ini secara spesifiknya kita akan berbincang tentang suasana pandemik ini dan dampak yang dibawakan kepada industri lebuh raya Malaysia. Untuk tujuan itu bersama menemani saya adalah Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya sendiri, iaitu Datuk Engineer Muhammad Suhaimi Hassan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini essential services kan? Ya, kalau kita tutup lebuh raya apa jadinya ya? Teruk jadi. Tak boleh Tuan Syed. Saya baru sampai dari Perak. Ya. Bila total lockdown, ya, penutupan sekatan pergerakan penuh ini, nampaknya lebih tenang, tak ada kesesakan. Actually Tuan Syed, kita punya infra lebuh raya adalah satu infrastruktur yang sangat penting untuk negara kita lah. Sebab highway ni dia akan menghubungi daripada utara, selatan, daripada timur ke barat. So our infrastructure adalah satu infrastruktur yang sangat penting untuk negara kita. Jadi daripada awal PKP lagi sehinggalah sekarang, kita diminta untuk sentiasa mengoperasikan lebuh raya kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang teratur, mengambil kira pandemik ini. Jadi memang kita diminta untuk pastikan infrastruktur lebuh raya ini adalah infrastruktur yang penting untuk negara. Kita kena bertukar rumus supaya memastikan highway kita ni dalam keadaan yang sentiasa baik dan boleh digunakan. Tuan Syed. Ya. Itu yang saya sebutkan tadi. Saya membayangkan kalau lebuh raya kita ni ditutup kan, dia macam salur nadi kehidupan kita ditutup, tergencatlah pernafasan. Cuma Datuk menyebutkan istilah pengoperasian. Tapi saya membayangkan tugas lembaga lebuh raya ini di bawah kementeriannya bukan hanya soal pengoperasian, tetapi juga ada saja lebuh raya yang sedang dibina misalnya. Satu yang sudah siap harus terus dilancarkan, tetapi juga ada yang sedang dalam proses pembinaan. Bagaimana kedua-dua ini dikawal sila dalam suasana pandemik hari ini? Okey, Tuan Syed, terima kasihlah kepada Tuan Syed dan juga RTM kerana memanggil kita lembaga lebuh raya untuk memberi sedikit penerangan berhubung dengan lebuh raya kita. Actually lebuh raya ni kita ada dalam 3 kategori, Tuan Syed. Satu adalah lebuh raya yang di dalam operation. Di dalam lebuh raya dalam operation ni kita ada lebih kurang 30 lebuh raya. Dan kita ada lebih kurang 216 km panjang dia. Dan lebuh raya yang beroperasi ni kita operate dulu sebelum PKP, kita ada lebih kurang 4 million users per day. Is car tau. Kalau ini kira kenderaan penumpang kalau di dalam time penumpang mungkin lagi 10 million so per day. Ini yang lebuh raya di dalam operation kita. Dan kita juga ada lebuh raya yang di dalam peringkat pembinaan kita. Jadi lebuh raya dalam peringkat pembinaan ni kita ada lagi 6 dalam lebih kurang panjang lebih kurang 3 atau 40 km yang kita perlu siapkan lah. Jadi ini pun adalah satu daripada kegiatan utama kami. Sebab lebuh raya yang dalam pembinaan ini adalah lebih kurang 21 bilion job that we have to complete. Jadi most lebuh raya kita ni yang 6 ni lebih kurang telah mencapai lebih kurang 80% progress. Jadi kita ada lagi 20% to complete. Jadi ini kita ada lagi baki lebih kurang dalam 4 bilion. Ini adalah yang dalam pembinaan ringgit. Jadi kita pun ada lagi under 4 atau lebuh raya di dalam perancangan. Jadi dalam keadaan pandemik ini, di dalam kami di lebuh raya termasuk sekali lembaga lebuh raya, concessionaire, kita bertanggungjawab untuk memastikan kesemua tiga bahagian lebuh raya ini beroperasi secara baik. Lebuh raya di dalam operation, we have to make sure
dia masih beroperasi walaupun dalam keadaan pandemik kita. Okey. Dalam keadaan mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN, KKM, kita kena patuh. Yeah. But we have to make sure. Dan kita kena make sure di dalam pembinaan juga kita mesti follow rule-rule yang dikemukakan oleh MKN. Kita kena pastikan supaya kita punya industri ini tidak terlibat dengan kluster-kluster COVID yang perlu ditutup. Okay. Ini yang kita perlu pastikan, Tuan Syed. Jadi kita mencari jalan supaya kita dapat sesuaikan kita, praktis kita, dan kita terhindar daripada COVID-19 ni di dalam industri kita. Alhamdulillah setakat ini tidak ada kluster yang gambarannya saya tanya Datuk, ada tak yang R&R kita yang jadi kluster? Sekarang ni Alhamdulillah Tuan Syed, kita manage lah to make sure our highway industry ni kita tiada kluster yang daripada highways. Ada macam kena di segi COVID, tapi dia bukan kluster. Okay. Itu yang kita kena. Dia tidak tular. Dia tidak tular, kita manage. Ini yang penting yang kita perlu buat di segi. Sebab the point is we must make sure our highway in operation. Yeah. Itu yang penting. Itu menariknya apabila Datuk mula merungkaikan angka-angka di sebalik pengoperasian itu. Digambarkan tadi 4 juta kenderaan sehari. Yes. Dan itu kenderaannya. Jadi kita boleh membayangkan setiap satu kenderaan itu mungkin ada 2, 3, 4. Kalau bas lebih ramai lagi. Berarti 10 pengguna ataupun 10 juta pengguna jangkaannya dalam sehari di dalam lebuh raya yang sudah pun beroperasi ini. Saya membayangkan pengawal seliaan SOP-nya tidaklah mudah. Yes. Kerana jumlah yang besar ini. Tadi pun saya sempat singgah ke R&R walaupun sebahagiannya ditutup. Jadi kesemua SOP ini saya bayangkan meliputi pengguna, pekerja, bahagian tol. Yes. Bagaimana kawal selia itu boleh dibuat? Kerana ada elemen yang selalu orang mengatakan pematahan SOP rakyat Malaysia ni tidak begitu tidak begitu tekal dalam erti kata begitu. Ini 10 juta pengguna sehari. Kita kalau tuan saya tengok dalam industri highway ni, kita ada dulu sebelum PKP kita ada 4 juta users. Okay. Jadi kalau time 2 lebih kurang 9 juta ataupun 10 juta. Now after PKP, bermula PKP yang pertama dulu, dan kita user dah berkurang lah, lebih kurang 2.5 million. Setengah dia. Tapi yang penting macam Tuan Ustaz kata, kita punya cabaran adalah supaya kita make sure kita punya public area kita tak banyak. Satu, kita ada Plaza Tol, kita ada kawasan rehat dan rawat, kita ada lay-by. Jadi 4 lokasi ni kita perlu pastikan pematuhan SOP yang dikeluarkan oleh pihak KKM, MKN kita perlu buat. Jadi kita laksanakan kita punya arahan PKP ni, kita dah keluarkan kita punya prosedur untuk semua concessionaire that they have to follow. Cuma macam Tuan Syed kata tadi, kita ada lebih kurang 4 juta users di highway. Dia ada macam-macam cara dia menggunakan fasiliti kita. Ada yang mematuhi dan ada tak mematuhi. Tapi alhamdulillah di segi kita rasa lebih kurang 90% daripada user yang singgah di kawasan kita ni dia patuh. Okay. Dia patuh tentang yang prosedur yang dia buat. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya dalam industri kita ni tidak pematuhan tu tidak banyak. Okay. Jadi kita rasa langkah-langkah yang kita buat ini adalah satu langkah yang kesedaran user tu ada. Okay. Di dalam industri highway kita. Jadi alhamdulillah dari segi itulah. Apabila Datuk menggambarkan ada 90% pematuhan, 10% itu pun kalau daripada 10 juta agak besar jumlahnya. Cumanya apa insidennya? Mengapa mereka tidak patuh? Apakah puncanya dan bagaimana LLM mengendalikan ini? Dalam keadaan kita ada concessionaire, security yang menjaga, apa bentuk kawal selia dan juga kalau hukuman ketidakpatuhan ini bagaimana? Kita di segi prosedur kita di semua lebuh raya, semua ada ke Pantai Timur, ke utara, ke selatan, kita sediakan satu manual untuk kawasan rakyat secara sama. Okay. Everybody must practice the same thing. Jadi manual ni dah ada, penetapan dia akan disemak oleh kita dan juga even KKM datang dia akan tengok. Okay. Cuma di segi tadi ada ketidakpatuhan tu bukan ketidakpatuhan secara prosedur dia. Okey. Pengguna kita ikut berdaftar dia, cuma bila dia bersama masa dulu first time tu dia duduk penjarakan. Okey. Penjarakan dia
Tapi penjarakan tu, kalau di segi proses kadar, di segi family, dia boleh duduk dekat. Tapi people think that this is tidak pelanggaran SOP. Pelanggaran. Tapi kemungkinan yang besar... kerusi dekat RNR tu kecil juga tu. Kalau jarak 1 meter tu, saya bayangkan terjatuh dia kat tepi tu. So that's why kalau kerusi tu, satu meja kita ada 4 seat, then maybe occupied by 2 person lah. Yang kebanyakan kita punya kerusi ada 4 atau 6. Jadi dia have to selang dalam 1 meter lah. Dia. Cuma dalam realiti total lockdown, penutupan sekatan pergerakan penuh ini tidak boleh dine in. Yes. Tapi tidak boleh dine in bukan bererti RNR ditutup ya, masih lagi operasi. Yes. Dulu masa first PKP dulu, masa PKP pertama dulu, memang dia punya total lockdown, memang tak boleh bergerak. Di at that time memang dari segi users pun, kita punya user berkurang sehingga lebih kurang 90%. First lockdown daripada Mac 2020 sampai Mei. 4 juta tinggal 400,000 saja. 400,000 di segi industri kita. Kerana masa itu ekonomi pun ditutup. Semua ekonomi ditutup, pergerakan ditutup. Jadi pada masa itu memang di segi industrinya, di industri highway ni dia ada suffering of traffic, because we need the traffic actually untuk kita buat. Then at that time lockdown tu lebih kurang mudah sikit sebab dia memang tak ramai. Tapi after kita ada PKP yang kedua, PKP kedua ni PKPB, dia government buka. Jadi boleh 50% of our people can move, kerja. At that time ada sedikit peningkatan di segi penggunaan kita. Tapi masa PKP yang kedua tu, kita telah mempelajari how to handle user tadilah. Jadi kita buat yang dine in tak dapat, mesti beli. So sekarang ni PKP ketiga ni kita terus introduce something better, maksudnya kita gunakan pesanan elektronik. So everything can be elektronik dalam PKP yang ketiga ni. Jadi pada masa yang sama kita patuh lagi kepada prosedur yang dikeluarkan oleh KKM, MKN. Kita sebenarnya always sensitive tau. Kalau kita tomorrow there will be change of procedure, tomorrow kita boleh tukar kita punya kaedah bekerja. Ini yang kita selalu, that's why every day kita tengok apa MKN latest arahan, KKM buat, apa yang MKN buat, so kita always follow. Itu yang kita sentiasa kena peka lah dari segi sektor kita tu. Berapa ramai guna tenaga di dalam sektor ini, kalau boleh saya maklum? Okey Tuan Syed, di dalam kita punya highway yang in operation 30 highway tadi, kita dari segi people yang kita adalah, kita ada lebih kurang 30,000. Semua 30. Jadi kita ada yang betul-betul frontliners lah, yang kita kata people yang dekat dengan user ni, kita lebih kurang ada 6,000. 6,000 pekerja kita ni di highway industry ni, yang inilah yang kita kata frontliner, dia exposed to the risk. Yang 6,000. Yang lain siapa mereka ni? Juru tol, peronda, maintenance people. Yang ni people yang dekat dengan pengguna. So these people yang memang kita harapkan sentiasa dalam keadaan sihat lah, because they are the frontliners. Jadi itu yang kami kata, these 6,000 people ni yang kita punya pekerja, I think dia orang pun sama juga dengan frontliners lain yang berada di lapangan untuk pastikan semua berjalan dengan baik. Dia orang ni ada di kawasan rehat, di Toll Plaza, Ronda Highways. Ini yang kita punya frontliners lah dalam kita punya kategori. Itu yang kita ada. Saya cuma terfikir apabila Datuk menggambarkan, pertamanya saya harus meraihkan dan menghargai sesiapa saja frontliners. Cuma saya memperkenalkan satu istilah, Datuk. Saya memanggil frontliners ini sebagai bardan. Barisan hadapan. So saya tengok YBKJ dah guna istilah itu. Masa bersama dengan saya dia guna. Lepas tu dia tak guna dah. Saya nak usul dia guna terus bardan. Supaya kita ada istilah Melayunya untuk frontliners ini. Dan saya harus meraihkan 6,000 ini kerana mereka secara hakikinya merupakan frontliners dan expose themselves kepada apa juga bentuk cabaran pandemik ini. Cuma saya terfikir bila kita bercakap soal bardan di dalam kalangan petugas lebuh raya ini, apakah ada penyesuaian prosedur, misalnya mengurangkan kontak. Setengah kedai misalnya dia sudah tidak menggunakan cash, dia harus menggunakan e-wallet. Apakah ada kempen sebegitu untuk mengelakkan kontak dalam realiti kita berdepan dengan pandemik ini? Datuk akan tangani selepas kita berehat seketika. Datuk dah bersedia nak menjawab tu. Kita bagi dia sama macam bayar tol juga, Datuk. Kita akan tunggu sekejap. Kita kembali selepas ini, boleh tiba giliran Datuk dekat tol bersama Ketua Pengarah LLM.
episod kali ini, saya akan membawa anda ke Kelong Paradise, Sungai Besar. Inilah dia selebriti yang sepatutnya. Pulau Batu Hitam, Pulau Batu Putih, betul tak? Batu Bata. Batu Bata, tak ada Batu Bata dekat Tanah Besar. Hari ini saya akan masak ikan keriki, masak kicap XYZ. Untuk persiapan kita untuk pergi ke vaksin, dapatkan vaksin tu, kita hanya perlu memastikan bahawa kita sihat pada hari itu, ya? Tak ada penyakit lain, dan jika kita ada katakan kencing manis ataupun darah tinggi itu, kita pastikan bahawa tekanan darah kita normal dan juga bacaan gula itu normal. And then kalau kita, dan sebelum tu kita pastilah makan mencukupi lah, ya. Kalau masa bulan puasa ni, sahur tu makan sikit dan minum air lebih supaya kita tak jadi dehydrated, ya. Kekurangan air selepas tu yang akan membuatkan lebih teruk lagi kesan sampingan. Jadi kita nasihatkan jangan makan Panadol, jangan makan ubat antihistamin ataupun ubat-ubat lain sebelum kita pergi, kecuali ubat-ubatan yang telah diberi untuk penyakit yang ada. Penyakit darah tinggi ke penyakit kencing manis ke, kita makan. Okey, bicara politik ekonomi pada malam ini secara langsung dibawakan bercakap tentang pandemik dan juga apa dampaknya kepada industri lebuh raya Malaysia bersama Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Datuk Engineer Dr. Muhammad Suhaimi bin Hassan. Ada banyak data yang dikongsikan tadi, menariknya kerana setiap hari pengguna lebuh raya kita dari segi unit kenderaannya 4 juta sehari, yang memberikan gambaran bahawa kalau dikira dari segi penggunanya, kepalanya, orangnya mungkin sampai 10 juta. Tetapi di dalam pengalaman PKP pertama dahulu, apabila total lockdown melibatkan hampir ke semua aktiviti ekonomi digencatkan, turun 90%, ya. Wow, itu jumlah. Itu yang menariknya kerana nanti akan ada persoalan yang saya ingin tanyakan berkait tentang perekonomian, the business model of lebuh raya kita ni, bagaimana apabila menyusut sebegitu banyak. Tetapi saya gantung tadi satu soalan tentang Bardan ni, frontliners. Datuk menggambarkan ada daripada 30,000 petugas itu ada 6,000 adalah merupakan frontliners, dan mereka expose, terdiri daripada jurutol, peronda dan juga maintenance, ya. Saya sebutkan tadi, kita sangat menghargai siapa pun, sektor apa pun, sebagai Bardan ini harus kita raikan dan mengucapkan terima kasih. Mungkin SOP yang spesifik di dalam musim ini untuk mengurangkan kontak, kerana saya lihat ada sektornya yang sudah tidak menggunakan tunai misalnya. Apakah itu juga diperkenalkan di dalam kalangan Bardan LLM? Untuk kita punya frontliners ataupun Bardan yang kita sebut tadi, actually memang kita adakan prosedur ataupun SOP khas yang mereka perlu patuhi. Tapi basically seperti mana yang disyorkan oleh KKM, MKN lah. Maksudnya kita menyediakan kepada mereka PPP yang ataupun peralatan yang khusus, all we give to them. Kita ada sanitasi proses,
kita make sure dia maintain dalam distance dia, even di dalam kenderaan dia masing-masing. So this is all that we have to do untuk memastikan pematuhan daripada pihak frontliner ni menjadi benteng kepada keselamatan mereka sendiri. Jadi itu yang penting yang kita perlu bagi tahu pada frontliner kita, bahawa you, even though you kena frontliner, but you yourself mesti jaga. Jadi PPE itu adalah PPE biasa yang kita pakai lah, tuan saya. Maksudnya kita ada mask, kita ada pelindungan, kita ada sanitasi after dia balik, dan kita menggunakan tool-tool macam e-wallet supaya dia tiada interaction secara personal dengan users. Itu yang kita selalu tekankan kepada kita punya frontliners. This is what you have to do supaya dia tidak terlibat di dalam COVID yang dia akan bawa ni. Because kalau frontliner kita terlibat, then very difficult for us to layan kita punya users. Saya bayangkan tentulah berkesan SOP-nya, sebab tak pernah dengar kluster tol R&R. Kalau ada tu tentulah itu akan terjejas juga tu profesional dan juga nama baik. Itu yang kita kena elak. Kita our mission is to make sure that kita punya highway ni kita tak ada kluster yang berhubung dengan COVID. So everybody, every concessionaire, every MD, alhamdulillah they take care of dia punya highway tu dengan keadaan yang baik. Dan kita tak dengar yang kluster. Tapi yang sebenarnya ada yang kena. Tapi tak sampai menular dan menjadi kluster. Tak menjadi kluster. Yang kita maksudnya sekarang tuan Syed, kita adalah di segi yang kena dalam 67 orang dalam COVID positif. Okey. Tapi compare tu kita punya 13,000 14,000 is quite okay. Dan dos yang kena recover. Okey. Dan mereka juga mungkin dapat daripada sebab lain. Sebab lain. Semestinya kerana tugas. Itu yang kita rasa alhamdulillah. Maksudnya bagi pandangan saya, mungkin macam pandangan tuan saya juga, dari segi highway users ni yang mana travel almost dia follow kita punya SOP yang ada. Ada segelintir tu mungkin dia dalam keadaan yang dia tak sengaja lah, bagi pendapat kami lah. Kami rasa mungkin dia tak sengaja, dan bila kita punya tim pergi bagi tahu dia, then they do follow. Dulu dalam PKP dulu kita ingat kita adakan macam loudspeaker. Boleh tegur lah. Kita boleh pasang dekat tu. Berdiri jarak sikit. Kita pernah buat yang tu. Sebab itu adalah yang disyurkan oleh pihak MKN sendiri. Jadi kita buat. Itu saya bayangkan itu mungkin di R&R sudah ada. Agak mudah. Yes. Ya, kita ada. Kita boleh buat yang kita ada. Sekarang ni kita lebih kepada application lah. Jadi maksudnya you bayar tol sekarang alhamdulillah, sebab daripada awalnya dalam industri tol kita dah tiada pakai cash, semua cashless. So interaction dekat tol plaza tu sebenarnya dah memang very minimum. Betul. So kita ada sistem untuk apa top up secara sendiri ya. You have to go and prefer ya. Kita ada ini yang kita bayangkan adalah proses-proses normal baru yang kita perlu bagi tahu kepada users. Dia kena familiar kan. Maksudnya kalau dia kena familiar kan, sebelum begitu you top up dekat wallet you kan. So this is safe. Dia selamat. Jadi dia tak perlu interaction lagi, dia kena familiar. Bila dia nak sampai ke kawasan rehat kita, familiar lah dia dengan order makan melalui phone kita. Kita ada sistem nanti. Boleh. Jadi kurangkan interaction, sebab kita sebenarnya nak pastikan bahawa dekat kawasan rehat kita ni SOP dipatuhi, perjarakan tu dipatuhi kita. Ini yang penting yang kita minta user bagi kerjasama kepada petugas tol, petugas highway, supaya dia patuh. Bila patuh tu saya rasa jadi harmoni, because kita boleh beroperasi dan tak ada kebimbangan bila you singgah di kawasan rehat dan rawat kita. Ya sebenarnya kawasan rehat dan rawat kita ni sebenarnya memang kita sanitasi dia, dan memang user singgah tu dia sebenarnya tak perlu ada kebimbangan tentang kawasan rehat. Sebab ada kes je concessionaire akan datang sanitize. Jadi the feeling safe tu mesti ada di kawasan rehat dan rawat kita lah. Itu yang yakinlah pengguna bahawa LLM memastikan semua konsesioner khususnya mematuhi SOP yang ada. Dia betul. Tambahan pula Datuk, gambarannya hari ini dengan varian baru yang ada ni, mungkin virus ini sudah mula airborne.
Jadi saya bayangkan seorang petugas jurutol berada di dalam cubicle itu dengan interaksi begitu. Banyak realiti yang harus kita ambil kira. Tadi Datuk Adu menyebut sedikit berkait tentang highway yang masih dalam pembinaan. Ya. Jadi bagaimana Datuk menggambarkan bahawa perancangannya masih diteruskan. Tetapi ada beberapa dimensi yang mungkin menarik juga untuk kita lihat di sini. Kerana satunya soal perencanaan itu terkait juga dengan upaya ekonomi. Dan berbagai insentif, gambarannya kerajaan sudah mula prudent. Apakah bererti akan ada dienjakkan jadualnya bila disebut perancangan itu seolah-olah macam business as usual, tidak tergencat, tidak terganggu apapun perencanaan untuk pembinaan ini. Boleh kita kongsikan lebih dalam sedikit? Actually untuk industri lebuh raya, Tuan Syed, bila PKP pertama dulu berlaku kepada negara kita, pada masa itu highway in operation seperti mana saya maklum tadi, trafik dah lebih kurang 90%. Construction kita tidak dibenarkan. Di segi because the government. So at that time kita punya cabaran kepada kita di industri highway ini sangat tinggi. Tapi kita berterima kasihlah kepada pihak government, pihak kerajaan, pihak KKM bahawa dalam PKP yang pertama tadi government, kerajaan telah berjaya dalam tempoh 3 bulan dia berjaya pulihkan balik. Bagi kita di industri highway ni, kalau berterusan 90% traffic loss dan kita punya industri akan jadi masalah. That's why di segi kami di industri lebuh raya, kami merasa tindakan pertama yang dibuat oleh kerajaan KKM adalah satu tindakan yang sangat memberi keberuntungan kepada industri kita. Yang pertama, sebab kalau dalam peringkat pertama dulu kerajaan tidak bertindak sedemikian, dan sekiranya dia extend lebih pada 6 bulan, industri kita ada masalah. Jadi kita at that time kita berterima kasihlah kepada pihak KKM, polis, dia melaksanakan kawalannya dan kita boleh balik. Dan PKP yang kedua bila berlaku, persekatan dia 50%. Bila 50%, the traffic yang sendiri itu dah meningkat kepada 55% our traffic. That means enough for our concessionaire to do the operation. So it's like macam satu lagi peluang untuk industri highway to survive. Seperti juga industri pembinaan kita. Pembinaan bila masa total lockdown dulu, memang kita punya industri dia memang tak boleh move. Kita menghadapi percent of progress tu lebih kurang 2%, 1 to 2% per month. We cannot move. 1 month di dalam kita punya construction, kita boleh spend dalam 300 juta. Jadi kalau 1 bulan 300 juta tak spend, dan banyak lagi ikut sektor ekonomi lain, pekerja, kontraktor yang akan terjejas. Jadi that's why kita kata di segi itu pihak kerajaan atau pihak dia berjaya untuk pulihkan balik sekurang-kurangnya industri construction dah bergerak. Dan kita punya construction, highway construction dalam masa PKPB yang kita buat kan, dia dah moving dalam keadaan dah normal. Maksudnya dia balik. Sebab tu kita sekarang dah boleh mencapai lebih kurang 80% progress sekarang ni. Kita lebih kurang 80% kita dah capai. Sekarang pun kita rasa di segi industri highway kita, kerajaan ni dia faham tentang bahawa walaupun construction itu satu yang boleh dia sekat, tapi because kita dah 80% di segi progress, bila you 80% progress, actually penggunaan kita punya manpower tu dah berkurang sebenarnya. I think that's why yang government bagi of 80% ke atas tu dibenarkan. Ini adalah sangat baik untuk ekonomi kita, sebab kita perlu kita ada lagi dalam 4 billion. 4 billion untuk kita completekan 21 billion tadi. So kalau kita boleh gerakkan ekonomi kita ni another 4 billion tu, that means kita boleh sejahterakan ramai orang. Dalam kita ada pekerja kita yang buat dalam konstruksi saja dalam 7 to 8 ribu pekerja. That's why saya rasa penting untuk perancangan yang dibuat oleh kerajaan ni, dia menjaga livelihood of people. Ini yang kita fikir. Mungkin orang sedar tentang life tu, of course KKM telah jaga.
MKN jaga kan, injection, vaccination, tapi the livelihood tu some people dia tak understand. This is I kata is livelihood. Maksudnya kalau government boleh tolong kita untuk livelihood ni, because industri tadi kita ada, industri saja ada 40,000. Rantaian dia transaksi kontraktor kelas G apa, dia banyak. Jadi kalau kita sedar kepentingan untuk menjaga livelihood ni, kalau kita semua dari segi user ke apa, ke rakyat ke faham, then the livelihood ni kita boleh kawal. Jadi untuk industri highway ni, industri highway saja, ya, maksudnya dalam construction, dalam PKP sekarang, alhamdulillah dibenarkan untuk diteruskan. Teruskan. Jadi kita kalau ikut the normal progress, kita lebih kurang every month kita dalam 300 juta ringgit yang kita boleh sebarkan dalam bentuk ekonomi. Bercakap soal perekonomian ni, Datuk, yang tergambar di mata fikir saya adalah soal apabila ekonomi ini menyusut dan pergerakan menyusut, digambarkan tadi bahawa bloodline kepada trafik, kepada LLM konsesioner ini adalah merupakan trafik. Apabila dia menyusut, berarti pendapatan juga menyusut kepada konsesioner, dan kita tahu di dalam struktur niaganya kesemua tol dapatan itu ada bahagiannya untuk maintenance. Jadi bila menyusutnya, apakah kita berkompromi di dalam kualiti maintenance ini? Bagaimana syarikat konsesioner ini stay afloat, terus terapung di dalam penyusutan digambarkan tadi sampai 90%. Soalan ini saya gantung untuk Datuk jangan tangani selepas kita berehat seketika. Yakini Halal Malaysia. Halal untuk semua. Mencari yang halal itu fardu. Ingat ya, barang yang kita nak beli ni pastikan halal tau. Jangan lupa saksikan program My Halal Jakim. Cari yang halal tu kan wajib. Program-program menarik mewarnai hari-hari anda di TV1. Teruskan bersama saya di Destinasi Agong, Destinasi Kembara, mengenali rumah ibadah kita. Seni mana masjid ni telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai satu bangunan warisan dunia. Jadi kita kena kekalkan semua ciri-ciri yang ada dalam masjid ni, kita tak boleh ubah sikit pun. Mewarnaimu hanya di TV1. Duk pening-pening pasal apa ni? Peninglah. Belanja banyak lagi pada gaji. Bajet bijak belanja akan mengupas topik-topik berkaitan dengan isu pengurusan kewangan. Nanti boleh saya beli gelang. Tidak ada salah dengan pilihan mereka. Masing-masing mempunyai pilihan dan cara sendiri. Banyak sangat problem tentang kad kredit ni dan ambil keputusan tak minta apa-apa kad kredit. Anda lebih memilih makan di luar bersama pasangan atau memasak di rumah? Indikasi untuk memberi itu, ataupun kita perlu lebih lama lagi penilaian dia, ialah jika seseorang itu ada alahan yang teruk, bermakna pernah ada alahan di mana bengkak muka dan tak boleh bernafas dan sesak nafas dan memerlukan suntikan injection untuk mengurangkan tu. Jadi jika seseorang ada alahan yang teruk macam tu, kita beritahu dengan doktor masa pergi untuk injection tu, ya. Jadi ini boleh berlaku, ya. Jadi bila kita pergi kat situ, kita perlu beritahu kalau kita ada alahan yang teruk, cakap ada alahan yang teruk, ya. Kadang-kadang dia pasal dia hendakkan vaksin tu, dia kata alahan sikit saja, tapi sebenarnya pernah masuk hospital lah, pernah susah nak nafas, dia dapat alahan tu. Jadi ini yang kita macam kalau ada alahan yang makan seafood sikit, rawang sikit tu, dia tak ada masalah sangat.
Malam ini bicara politik ekonomi saya langsungnya bersama Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Datuk Engineer Muhammad Suhaimi bin Hassan, bercakap bagaimana industri lebuh raya ini berdepan dengan suasana pandemik. Secara lebih spesifik lagi, sekatan pergerakan penuh total lockdown yang kita bicarakan. Dan mula bercakap tadi tentang kesan COVID ini kepada pembinaan lebuh raya yang masih lagi dalam proses pembinaannya. Dan ada Datuk menyentuh beberapa kali soal perekonomiannya, the business side of highways ini. Dan saya timbulkan satu persoalan tadi, apabila misalnya PKP yang pertama menyusut sampai 90%, sekaligus nadi dan darah kepada industri ini adalah merupakan trafik. Apabila trafik menyusut, maka kita boleh membayangkan bahawa pendapatan industri ini juga menyusut sehingga 90% misalnya. Dan hari ini juga mungkin sudah menyusut sekitar setengah, dijangkakan dalam episod PKP dan lockdown yang ini. Dan kita juga tahu bahawa ada saja unsur bahagian daripada pendapatan itu akan disalurkan untuk maintenance. Bila menyusut ini, apakah berarti kita berkompromi dalam aspek maintenance ini untuk memastikan concessionaire stay afloat? How does things work, dinamikanya di dalam industri? Apabila kita menyedari risiko kita, di segi trafik kita akan berkurang semasa PKP ini, PKP 1, PKP 2. Because pattern of traffic yang PKP pertama tadi kita kata lebih kurang maksimum 90%. Dan dalam PKPB yang peringkat kedua ni dia boleh naik tapi dalam 55%. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena make sure lebuh raya kita kerja-kerja yang kritikal, maintenance jalan ada we have to do that. That one tiada kompromi. So ada aktiviti yang kita rasa kita tiada kompromi because ini adalah berkaitan dengan service level dan juga safety. That one tiada, they must do. Itu perkara yang must yang dia buat. Tapi perkara-perkara lain yang kita rasa kita boleh longgarkan sikit di segi kerja-kerja perjalanan itu okey. Jadi inilah yang mengatakan tadi, jika kita sentiasa fokus kepada user kita dan make sure yang kritikal untuk users sentiasa kita pastikan beroperasi dengan baik. Ini saya rasa boleh mencapai hasrat kita. Pada masa sama kita manage kita punya kekurangan trafik tadi. Jadi sebenarnya kalau kita kata bukannya sampai ke peringkat yang kita rasa kita boleh, tapi everybody di highway industry ni saya rasa dia share dia punya kepahitan dia. Maksudnya everybody lah yang tapi manageable level yang kita perlu buat. Itu yang penting yang kita perlu laksanakan. Dan kita pada masa yang sama kita akan membantu usaha kerajaan lah dia. Contohnya bila kerajaan kata we need to sebarluaskan kepahaman berkenaan dengan COVID. So kita terus sebarluaskan apa-apa media yang kita ada, WMS kita terus buat. Because kita objektif kita adalah kita kena bersama-sama dengan government sendiri to make sure that everybody understand apa COVID ini dan everybody akan faham tentang. Jadi kita pada masa yang sama dalam masa kita menggunakan semua fasiliti VMS kita yang di Lebuh Raya tu. Video management system. Vehicle message system. Variable message system. Perkara ini dipaparkan. Dan kita naikkan beratus lebih papan tanda khusus untuk kempen COVID. Yang ini adalah kerjasama yang kita bagikan oleh syarikat konsesi dengan government kepada kita sebagai sharing of kita punya obligasi lah yang kita buat. Itu yang kita sentiasa because kita rasa we have to support ourselves juga. So kalau traffic di Lebuh Raya tu berkurang, dan kita that's why we have to do it together. Konsep melaksanakan kerja secara bersama adalah satu konsep yang baiklah pada pandangan saya. Maksudnya concessionaire, users, dia bersama-sama untuk memastikan COVID-19 ni tidak merebak pada kita. Itu yang penting. Dan everybody share the benefit. The livelihood yang saya sebutkan tadi, kita perlu menjaga. Itu yang
kami sentiasa tekankan dalam industri kami, tapi concession ni memang terasa actually dia punya kesan COVID ni, dia dari segi income dia macam tu saya kata, dia ada obligation lain kan. Contohnya kalau kita dari segi operation maintenance dalam 1 tahun dalam keadaan biasa dulu, kita memang spend lebih kurang 1.4 billion untuk operation maintenance kita. Jadi during COVID ni kita have to manage dia punya figure tu kepada figure yang tapi livelihood tu maksudnya kalau kita katalah kita boleh save the job, but we have to sacrifice certain macam kontraktor jiwa, itu penting. Kita nak supaya dia orang terjaga juga. That's why recovery tu kita kena cepatkan. That's why kita kata kita dari segi industri highway ni kita always thankful pada government lah yang bahawa kalau kita PKP1 dulu berada dalam lama kita teruk. Jadi even PKP3 sekarang pun dilaksanakan kita still teruk, tapi this is what we have to 55%. Katalah traffic akan sekarang ni traffic daripada dulu 4.5 million, sekarang ni dia down kepada 2.5 lah. Sekarang mungkin down pada 1 point something. Dalam besok mungkin kita tengoklah dia punya figures. Tapi ini yang kita, because whatever traffic you have, the operation maintenance you still have the same. Itu yang kita rasa kalau kita semua users bersama-sama untuk faham tentang pematuhan SOP ni, saya rasa the recovery period yang kita ada kita boleh singkatkan. Bila boleh singkatkan, dan the livelihood yang semua industri akan jadi baik semua. Itu yang kerana kita tahu fungsi lebuh raya ini adalah untuk menghubung jalin di antara satu titik ke satu titik. Jadi sama jugalah, berarti dia boleh menghubung jalinkan virus dari satu titik ke satu titik juga. Kerana itu penting kita menjaga SOP. Saya berbalik kepada SOP tadi kerana ada dua saya lihat elemen SOP yang kita harus butirkan. Satu tadi soal pembinaan. Jadi bila pembinaan maka dia sudah ada SOP industri untuk mengawal. Datuk menggambarkan ia dipatuhi dan saya boleh meyakini itu kerana dia melibatkan industri yang ada sistem kerjanya sendiri. Tetapi yang mungkin penonton ramai inginkan sedikit pencerahan SOP di R&R misalnya ataupun di tempat-tempat yang berhimpunnya pengguna yang ramai ini, kerana mereka ini datang daripada latar yang pelbagai, mereka bukan pekerja. Saya lalu di R&R hari ini daripada Perak sampai ke Kuala Lumpur, saya baru sampai pukul 6 tadi. Saya lihat R&R pada umumnya dibuka, ada penggerai, ada vendor makanan yang masih beroperasi, tetapi tidak ada dine in. Jadi bagaimana SOP-nya di R&R ini, soal penggunaan surau, penggunaan tandas, bagaimana ia berbeza daripada satu lokaliti ke satu lokaliti, Datuk? Actually setelah kita bergerak daripada PKP yang pertama dulu, PKP kedua, jadi dari segi SOP, dari segi penggunaan surau, kita dah ada konsisten kita bagi tahu pada pengguna surau macam keadaan SOP biasa, you boleh datang but bring your own sejadah, thing like that, dan penjarakan ada, bilangan ada, dan dari segi tandas, dari segi checking of kita punya temperature, registration, semua ada di kawasan rehat seperti mananya ada di kawasan mall lain ataupun kita amalkan itu. Jadi di segi, tapi sekarang ni saya rasalah di dalam PKP 3 ini setelah user biasa, jadi dia tidak sehebat yang kita nak jelaskan masa PKP pertama dulu. Dia dah faham dah. Dia lebih faham. Norma baru. Dia lebih faham. Sebab tadi Datuk, saya di R&R Ulu Bernam, saya nak masuk laluan tu, tiba saya kata, oh ini laluan keluar. Jadi saya pun segan lah sebab nanti orang tengok dia kata apa pengacara RTM ni tak ikut laluan, saya pun lalu. Dia di kawasan rehat ni dia kena ada macam biasa juga, dia ada satu masuk dan satu keluar. All this one kita kena patuhlah. Jadi bagi kami satu pematuhan yang dibuat oleh kita punya tim concessionaire tu, saya rasa kita appreciate lah di segi walaupun ada kekurangan sekali-sekala tu, dan they have to, dan kita rasa user jugalah di segi user tu, bila dia lebih faham, dia penjarakan dia
dia order dine-in dia tak ada lagi. Compare tu first PKP dulu. Jadi ini saya rasa adalah satu kebaikan lah untuk industri highway kita. Jadi sebenarnya kita pun di segi highway construction, kita selalu nak pastikan kita tidak menjadi satu site yang COVID cluster. Itu adalah cabaran kuat bagi kami. Jadi kita sanitasi, kita pastikan pekerjaan kita, penempatan dia following apa yang disarankan oleh MKN dan juga KKM. Sebab KKM, MKN, CIDB, dia akan datang semak di pejabat kita, pematuhan kita. Sekiranya kita tak patuh, jadi bebanan kepada konstruksi dia akan keluarkan stop order. Ini adalah satu perkara yang berat. Jadi alhamdulillah lah bahawa pematuhan kita tu adalah saya rasa baiklah di segi SOP untuk construction. Jadi pada pandangan saya di segi highway industri ini pematuhan yang ada, sebab kalau pematuhan kita tak teratur, the impact akan datang pada kita sendiri. Ya. Datuk menggambarkan penempatan itu. Saya tergambarkan berapa kritik daripada kalangan warganet misalnya. Alhamdulillah tidak ada melibatkan kluster mana-mana anggota dalam ekosistem LLM. Tetapi antara yang mereka kritik misalnya penempatan pekerja kilang yang mana sektornya mendapat untung besar disebabkan penjualan glove. Tidak pula dikenakan profit gain tax. Jadi ini semua debat yang berlangsung di internet. Saya terfikirkan penggerai mereka yang berniaga itu dengan menyusutnya pengguna, maka menyusut pendapatan mereka. Apa bentuk pembelaan kepada mereka juga, kerana mereka juga sebahagian daripada ekosistem LLM itu. Kita akan tangani selepas kita berehat untuk kesekian kalinya. Kembali selepas ini. Saksikan program-program menarik di TV1. Mewarnaimu hanya di TV1. Jiwa remaja memang sentiasa ingin memberontak. Ada kalanya mereka tidak mampu mengawal nafsu dan selera sendiri. Maka ianya berupaya membawa mereka ke rencah hidup yang lebih konflik tanpa mereka sedari. Inilah kehidupan. 30 minit bersama dengan saya dalam rencah hidup, sedetik masa merubah segalanya. Mewarnaimu hanya di TV1. Nauman Harimau Melaya kini menggegar saingan kumpulan G. Bahagian tengah, Ron! 2-0. 1-2. Nantikan aksi Harimau Melaya dan perlawanan-perlawanan kumpulan G dalam perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023. Ayo sokong Harimau Melaya bersama RTM. Darah beku atau pembekuan darah yang berlaku kepada setengah-setengah individu, tetapi secara keseluruhannya ini adalah sangat jarang berlaku. It is extremely rare, dan ini adalah salah satu kesan sampingan yang kita perlu tengok, look out for. Tapi dari segi risiko, ia hanya berlaku dalam
0.0004%, iaitu 4 kes dalam 1,000 juta penerima vaksin. Amat rendah berbanding dengan faedah yang boleh diperolehi daripada vaksin. Okey, kita bercakap soal satu dimensi yang juga saya anggap sebagai bardan. Bardan itu adalah merupakan istilah saya perkenalkan untuk frontliner. Datuk boleh bersetuju, Datuk? InsyaAllah. InsyaAllah guna. Okey, YBKJ pernah guna tapi lepas tu tak guna. Saya tekan dia lagi. YB kena guna lagi. Bardan ni sebagai frontliner. Kependekan akronim daripada Barisan Hadapan. Pengetua Pengarah LLM, Datuk Engineer Muhammad Suhaimi bin Hassan bersama pada waktu ini. Banyak kita bicarakan dan ada angka-angka baru yang menarik perhatian saya, misalnya dalam pengalaman PKP yang awal, penurunan trafik 90%. Dan kita bangkitkan tadi apabila turun trafik, turun income, adakah kita berkompromi dalam aspek maintenance? Datuk sudah menjelaskan. Tetapi dalam ekosistem LLM ini, industri lebuh raya ini khususnya, kita banyak bercakap soal konsesioner, syarikat konsesi dan juga pengguna. Tetapi saya bayangkan ada pemain-pemain periferi. Saya tak pasti lah, mungkin smart partner lah kot disebut oleh LLM. Penggerai misalnya, yang juga sebenarnya terjejas apabila trafik turun. Dan mereka ini sebenarnya juga adalah service provider kepada kita pengguna ni. Jadi macam tadi saya tengok kerusi semua naik atas meja kan. Jadi siapa yang singgah beli makan ni? Mereka beroperasi. Apa realitinya? Okey, dari segi industri highway ni kita ada concessionaires, kita ada partners kita yang mana operate kita punya kawasan rehat dan rawat, gerai, yang mana dia juga kemungkinan terjejas sebab trafik di lebuh raya berkurang, penggunaan kawasan rehat pun ada restriction. Jadi ada impact kepada kita punya pegawai-pegawai. Tapi impact ini saya bersyukurlah pihak konsesioner dia memberi pertimbangan dia di atas kesulitan yang dihadapi oleh pegawai yang ada. Maksudnya diberilah di segi penurunan sedikit, moratorium yang ada. Tapi definitely lah saya kena aku dan terima jugalah. Maksudnya kita tidak ada, mungkin konsesioner tidak boleh memberi seperti mana pegawai itu hendakilah ya. Jadi lembaga di peringkat ini akan terus mencubalah dengan kementerian pun. Kita cuba minta supaya konsesioner lebih memberi pertimbangan. Tapi kita faham juga sebab dan pun konsesioner pun menghadapi masalah macam saya kata tadi, 50% of dia punya trafik kurang. Jadi kita punya business partner ni dia dalam situasi ni dia masih ada yang rasa tu dan ada yang boleh survive dengan apa yang di-offerkan kepada kita. Juga ada business partner kita, kalau tuan saya tengok, kita ada banyak billboard, paparan iklan di tepi lebuh raya pun sebenarnya terlibat dengan keadaan COVID ni, because business was susah kan. Ini pun kita, alhamdulillah, kita punya menteri bagi moratorium kita bagi kelonggaran. Macam kita bagi 6 bulan orang apa-apa sewa apa bayar kemudian lah. Ini perkara yang kita bagi kepada kita punya business partner, menghindari kesulitan pun yang dihadapi oleh mereka juga. Jadi all these things kita bagi. Dan kita punya objektif adalah di dalam industri highway ini pun memudahkan mana-mana bisnes nak masuk kita, we try to make it easy. Itu yang kita cepatkan, yang kita cuba ikhtiarkanlah di dalam kita punya. Dan business partner yang kita juga adalah kita punya contractor, suppliers. That's why kita berbincang dengan concessionaire, kita kata try to balance up lah. Try to balance up supaya impact kepada semua yang terlibat ni tidak sehinggalah menyebabkan kepayahan yang amatlah kepada mereka. Jadi of course itu yang kita perlu jagalah tuan saya di dalam industri highway kita. Supaya even concessionaire pun terlibat teruk tuan saya, because dia the obligation of obligasi saya kat concessionaire ni, because the investment yang dia bawa tadi macam saya kata di billion, so obligasi dia kepada
sukuk holders, bankers, semua sekali banyak lagi. Jadi mempertimbangkan perkara inilah yang kita rasa kesukaran yang dihadapi oleh konsesioner pada peringkat sekarang ini masih boleh bertahan. Cuma bagi kami di highway konsesioner kami berharap sangatlah pematuhan pada SOP ini boleh meningkatkan kembali pergerakan kita daripada utara, selatan, pantai, timur semua boleh dimurnikan balik. Okey. Datuk, seronok saya dengar Datuk sebut murni itu, nanti mudah disalahfahami sebabkan baru ni raya kongsi tengok tol Gombak tu dia Datuk, itu satu saya rasa minit-minit berbaki ni Datuk kena pesan juga. Ni Datuk banyak bercakap soal livelihood, pemurnian, melancarkan balik trafik. Lepas tu dia kata, tu ketua pengarah kata dah lancar tu. Ni yang jadi jam dekat tol Gombak tu Datuk. Itu murni ke tak murni tu Datuk pengguna luar raya tu? Kita punya highway, kita servis users lah. Maksudnya kita pastikan user kita ni yang mana ada hak untuk balik dibenarkan, dia benar balik. Jadi kita punya kalau boleh lah, maksudnya kalau dia mematuhi SOP yang dikenakan, mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak polis kan. Jadi kita benarkan. Jadi apa berlaku dekat Gombak betul tu. Kita rasa dan because I think dia dapat kebenaran rentas daerah. Saya rasa dia orang dapat kebenaran untuk merentas daerah. Jadi itulah yang itu bukan tanggungjawab LLM dah, tapi itulah isunya tadi Datuk pesan kita pertimbangkan ya, kerana kita kena pertimbangkan the livelihood untuk semua rakyat kita. Itu yang saya cuba nak sampaikan di dalam berbicara ini adalah supaya kita semua melihat kepada livelihood tadi. Okey. Datuk, kami di hujung ni nak kongsikan talian panas, hotline. Hotline LLM, ini taliannya 1-888-7752. Saya telefon ni, angkat Datuk ya? Ada InsyaAllah kita ada juga beberapa hotline tu saya telefon. Ni vaksin punya hotline ni. Saya telefon dia tak angkat. Saya harap ini angkat Datuk. Kita dalam hotline kita ni kita ada TMC Center. Tapi saya dah minta kita punya 2 pegawai kanan yang memantau. Tak rasa dia akan pergi ke talian dia. Wah, pegawai kanan tu. Jadi, tak tidur malam dia tu. Yalah dia. Tengok Datuk tu membuat malam ni tak tidur malam dia. Tapi alhamdulillah lah setakat ni mungkin ada, tapi saya rasa boleh buat apa. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian yang selalunya kita bercakap bila soal frontliners ini kita terlepas pandang adanya frontliners yang tidak terzahir. Sepertinya 6,000 petugas LLM yang expose themselves kepada pandemik ini kerana berinteraksi dengan pengguna yang mencecah 10 juta sehari. Terima kasih Datuk pada malam ini memberikan pencerahan itu, dan terima kasih kerana anda setia menonton kami selama 1 jam. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.